Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera pada semua pelajar. Cikgu harap kamu baik-baik saja. Jadi kamu sudah cuti 2 minggu. Jadi cikgu harap kamu ada semangat lagi untuk teruskan PDPR. Cikgu pun rasa macam lagi best kan kalau di sekolah, tapi apakan daya, COVID-19 di Sabah makin meningkat. Jadi sama-samalah kita jaga kesehatan sama jaga SOP kalau kamu pergi luar Oke, jadi untuk hari ini kita akan teruskan kepada pembelajaran kita lah. Jadi sebelum itu cikgu mau kamu tengok dulu gambar yang cikgu paparkan. Jadi ada 2 gambar yang telah cikgu paparkan, yaitu yang pertama kamu boleh nampak rakyat dengan membawa banner ataupun membawa kertas besar tuh. Terus yang kedua adalah kamu boleh baca dalam banner tu ada menyatakan Malaya Formless, Malayan Union Not Wanted. Ini di Tapah. Jadi kalau kamu tengok kedua-dua ni, dia adalah ada kaitan dengan apa yang telah kita pelajari lah. Jadi seperti yang kita telah belajar pada kelas-kelas sebelumnya melalui Google Meet. Kita telah belajar tentang latar belakang Malayan Union lah. Jadi kita tahu sudah ciri-ciri dia seperti pentadbiran dan kewarganegaraan dia. Jadi kamu boleh lihat dalam ciri-ciri itu dia lebih macam dia telah menindaslah raja-raja Melayu dan memberikan macam pentadbiran tu lebih kepada British. Jadi kita macam dijajah semula lah. Jadi kalau kamu tengok dalam gambar ini sebenarnya apa yang cikgu mau kamu teliti ataupun tengok adalah dia adalah berkaitan dengan reaksi penduduk tempatan terhadap pengenalan Malayan Union. Jadi selepas saja Malayan Union itu ditubuhkan, terdapat banyak rakyatlah yang menentang lepas mereka tengok isi kandungan rancangan Malayan Union itu tidak memihak kepada orang Melayu ataupun rakyat di negara lah kita pada masa itu. Jadi Malayan Union ini mereka tentang dengan pelbagai kaedah lah. Jadi untuk hari ini kita tengok fokus pembelajaran, kita akan tengok kepada 2, yaitu yang pertama kita akan sambung balik kelas kita yang sebelumnya lah, yaitu kita akan masuk kepada bagaimana British mendapat tanda tangan Sultan. Seperti yang kita tahu, rancangan Malayan Union ini telah ditandatangani oleh Sultan. Jadi melalui tanda tangan tersebut, Sultan ini telah bersetuju untuk menubuhkan Malayan Union. Jadi kita akan tengok bagaimana cara ataupun tindakan pihak British ini untuk mendapat tanda tangan Sultan. Jadi yang kedua adalah ini yang juga akan fokuskan pada hari ini, yaitu reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union. Jadi untuk reaksi penduduk tempatan ini cikgu hanya akan fokuskan kepada tindakan raja-raja Melayu lah, apa yang mereka telah lakukan, apa bantahan yang mereka telah lakukan, atau dorang berbincangkah, dorang berundingkah. Kita akan tengok ini di slide seterusnya. Jadi cikgu harap kamu sudah bersedia, kamu boleh buka buku teks kamu supaya kamu dapat pahamlah. Kamu boleh juga buka kamu punya buku catatan ataupun buku latihan untuk menulis maklumat-maklumat ataupun isi-isi penting yang cikgu akan terangkan. Jadi kita masuk. Jadi rancangan Malayan Union cikgu sudah jelaskan bahwa dia telah mendapat tanda tangan daripada Sultan. Jadi kalau British tidak mendapatkan tanda tangan daripada Sultan, maka Sultan ini tidak mengiktiraf Malayan Union untuk ditubuhkan di negara kita pada masa itu. Tetapi memandangkan adanya tanda tangan Sultan bermakna kan Sultan ini bertindak sebagai pemimpin kepada rakyat pada masa itu. Dia adalah ketua di negara kita pada masa itu. Jadi rakyat ini perlu taat setia kepada Sultan. Jadi apa sahaja yang Sultan buat, maka
kita harus ikut. Jadi Sultan ini telah menandatangani Malayan Union, tetapi kita tengok adakah dia dalam dia ditandatangani secara paksa ataupun secara rela. Jadi kalau kamu tengok, yang pertama adalah sebelum British ini mendapatkan tanda tangan Sultan, ada satu orang pegawai yaitu H.C. William ataupun Willan, yaitu Timbalan Ketua Pegawai Hal Ehwal Awam Malaya lah. Jadi dia telah merintis jalan untuk menghadap Raja-Raja Melayu. Jadi sebelum pihak British ini pergi minta tanda tangan Sultan, mereka letak dahulu ataupun mereka hantar dahulu satu wakil untuk merintis jalan. Merintis jalan maksudnya pegawai ini dia pergi melihat, mendapat pendapat Sultan. Adakah Sultan ini bersetuju ataupun tidak, berbincang dengan Sultan. Jadi siapa pegawai itu juga sudah sebut adalah H.C. Willan. Jadi dia dalam merintis jalan menghadap Raja-Raja Melayu. Ini baru menghadap, bukan menandatangani. Dia hanya menghadap sahaja untuk mendapatkan persetujuan ataupun pendapat terhadap Malayan Union. Jadi kita tengok H.C. Willan ini yang pertama adalah dia telah menghadap Sultan Johor. Selepas sahaja dia pergi menghadap Sultan Johor, macam dia kelilinglah satu tanah Melayu ni. Lepas Johor dia pergi ke Selangor. Terus lepas Selangor dia pergi ke Kedah. Lepas pergi ke Kedah dia pergi Perlis. Perlis ke Perak. Lepas tu dia pergi ke Negeri Sembilan. Selepas itu dia pergi ke Sultan Pahang dan pergi menemui Datuk Perkasa Cik Da Omar Mahmud dan Sultan Ali. Ini adalah Sultan Pahang lah. Jadi selepas itu dia pergi ke menghadap Sultan Kelantan. Jadi kamu boleh tengok setiap negeri ini H.C. Willan telah menghadaplah Raja-Raja Melayu dia. Jadi apa kesimpulan H.C. Willan adalah dia buat laporan dan dia mengatakan bahawa semua Raja-Raja Melayu ini menyokong British ataupun semua Raja-Raja Melayu ini akan menandatangani perjanjian Malayan Union. Jadi ini adalah kesimpulan H.C. Willan lepas dia pergi menghadap Raja-Raja Melayu lah di setiap negeri. Jadi lepas sahaja dapat laporan tu, pihak British dapat laporan H.C. Willan. Jadi pihak British ini telah menghantar satu orang lagi wakil yaitu Sir Harold McMichael. Jadi Sir Harold McMichael ini dia yang telah mendapatkan tanda tangan Sultan. Jadi selepas sahaja H.C. Willan ni dia merintis pergi berjumpa dengan Raja-Raja Melayu, sudah buat laporan, dia mengatakan semua okey. Semua Raja-Raja Melayu bersetuju. Mereka akan tanda tangan perjanjian ataupun pertubuhan Malayan Union tu. Jadi McMichael ni pun dia sampai pada 11 Oktober 1945. Dia tiba di Port Swettenham, Selangor dengan menaiki kapal Royalist, dan kita tahu sudah misi dia yaitu untuk mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu untuk Malayan Union. Jadi kalau kamu tengok dia pergi macam ikut negeri lah, dia pergi Johor, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Perak, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu. Semua ini dia pergi minta tanda tangan daripada dia minta tanda tangan sultan-sultan lah untuk pembentukan Malayan Union. Bahawa Raja-Raja Melayu ini dengan tanda tangan tersebut, diorang bersetuju untuk menubuhkan Malayan Union. Tetapi sebenarnya McMichael ni dia telah menggunakan pelbagai taktik seperti ugutan. Jadi kalau kamu fikir sebenarnya apa yang disebut ataupun apa yang diperkatakan oleh H.C. Willan adalah bukan semua sultan ini ataupun Raja-Raja Melayu ini ingin bekerjasama dengan British untuk menubuhkan Malayan Union. Jadi McMichael ni dia
kan ada sultan-sultan yang tidak menerima ataupun tidak mahu tanda tangan. Jadi dia telah menggunakan peras ugut lah. Dia guna ugutan. Jadi ini yang telah menyebabkan sultan-sultan ini menandatangani Malayan Union itu ataupun rancangan Malayan Union nih. Jadi kita boleh nampaklah perjanjian ataupun pembentukan Malayan Union sebenarnya tidak mahu ditubuhkan oleh Raja-Raja Melayu dan mereka tidak bersetuju, tetapi atas paksaan dan ugutan oleh Michael mereka terpaksa menandatangani persetujuan untuk menubuhkan Malayan Union tersebut. Jadi Cikgu harap kamu paham yang itu. Kalau ada apa-apa soalan kamu boleh bagi tahu Cikgu di grup WhatsApp, oke? Jadi kita teruskan. Kita tengok kepada reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union lah. Jadi kita akan fokuskan kepada penentangan Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union. Jadi kalau kamu tengok ada pelbagai reaksi Raja-Raja Melayu dalam menentang pelaksanaan Malayan Union ini. Jadi kalau kamu masih ingat, Malayan Union ini telah diisytiharkan oleh British pada 1 April 1946. Jadi penentangan Raja-Raja Melayu disebabkan oleh Malayan Union ini merupakan penjajahan mutlak oleh British. Maksudnya pentadbiran di bawah British lah. Jadi kita dijajah oleh British. Jadi yang kedua adalah Sultan Melayu hilang kedaulatan dan kuasa politik. Jadi maksudnya Sultan ini hanya macam boneka lah. Dia hanya bertugas untuk adat istiadat dan juga agama Islam saja. Jadi ini yang menyebabkan Raja-Raja Melayu menyuarakan bantahan dan tentangan dengan pelbagai cara. Jadi ada 5 cara bantahan Raja-Raja Melayu ini. Jadi yang pertama adalah Raja Melayu telah membawa kes Malayan Union ini ke Mahkamah Tinggi England. Jadi melalui persidangan Raja-Raja Melayu di Istana Iskandaria Kuala Kangsar, persidangan ini di mana semua Raja-Raja Melayu berkumpul lah. Jadi lepas saja berkumpul tu mereka cadangkan untuk membuat bantahan melalui Mahkamah Tinggi di England. Jadi dalam menurut perundangan British, tindakan Michael mendapat persetujuan daripada Raja-Raja Melayu adalah tidak sah. Jadi kalau tidak sah, maksudnya Malayan Union ini boleh dibubarkan. Maksudnya dia tidak boleh dilaksanakan lah. Jadi ini adalah usaha pertama yang dilakukan oleh Raja-Raja Melayu. Yang kedua adalah mereka telah menghantar surat bantahan ke London. Jadi Sultan Kedah, Perak dan Johor ini dorang telah utus surat bantahan kepada George Henry Hall yang mengatakan Michael ini telah menggunakan taktik ugutan dan telah memperdayakan Raja-Raja Melayu untuk bersetuju dalam menandatangani rancangan Malayan Union. Jadi contohnya kamu boleh tengok Tunku Syed Putra Jamalulail, dia telah mengirim telegram kepada kerajaan British yang mengatakan tidak puas hati kepada Michael kerana tidak memberikan masa untuk berunding dengan pembesar. Sebab kalau kamu tengok dalam sistem raja, maksudnya Raja Melayu ini sepatutnya perlu berbincang dahulu dengan pembesar, adakah mereka bersetuju untuk mendatangi sesuatu perkara itu ataupun tidak. Tetapi Michael ni dia macam rush lah, dia macam mau cepat-cepat. Jadi terpaksalah dia menandatangani rancangan Malayan Union ini tanpa berunding dengan pembesar. Jadi itu adalah yang kedua. Jadi yang ketiga adalah menyokong Kongres Melayu. Jadi Kongres Melayu ini mendapat sokongan oleh Raja-Raja Melayu lah. Jadi Sultan Hishamuddin Alam Shah ibni almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah, dia telah menderma sebanyak 15,000 kepada Persatuan Melayu Selangor yang menjadi tuan rumah Kongres Melayu pertama dan dirasmikan oleh baginda sendiri. Maaf.
Jadi kalau kamu tengok, Kongres Melayu ini adalah salah satu usaha untuk menentang Malayan Union lah pada masa itu. Jadi memandangkan Kongres ini adalah untuk menentang Malayan Union. Jadi mereka telah menyokong Kongres Melayu. Jadi yang keempat, apa yang dilakukan adalah memulaukan upacara perlantikan Governor Malayan Union lah. Jadi Raja-Raja Melayu ini dia telah selepas sahaja ada perjumpaan Raja-Raja Melayu ini. Okey, cikgu ulang semula. Raja-Raja Melayu ini dia telah berjumpa dengan Datuk On Jaafar di Hotel Station. Jadi Datuk On Jaafar ini dia telah bagi idea lah di mana selepas ataupun adanya upacara perlantikan Governor Malayan Union lah di negara. Jadi apa yang Datuk On Jaafar adalah dia mengatakan satu idea ataupun dia bercakap dengan Raja-Raja Melayu bahawa kita perlu pulaukan perlantikan Governor Malayan Union. Jadi apa yang dilakukan adalah bagaimana cara mereka memulaukan adalah mereka telah menjemput ataupun menentang ataupun menyebarkan semua rakyat ataupun penduduk tempatan untuk berhimpun di Hotel Station dan melaungkan daulat tuanku dan hidup Melayu. Jadi dalam upacara perlantikan Governor Malayan Union itu banyak penduduk tempatan telah melakukan demokrasi atau macam menentanglah. Kamu boleh tengok dalam gambar tu dia pegang banner. Jadi ramai-ramai orang untuk menyokong untuk menentang Malayan Union. Jadi itu yang dilakukan oleh Raja-Raja Melayu lah. Jadi yang kelima adalah Permaisuri Perak memimpin gerakan menentang Malayan Union. Jadi apa yang kamu perlu faham adalah perempuan pada masa itu adalah macam di bawah sikit lah daripada lelaki, macam tidak dapat kepentingan lah berbanding sekarang. Jadi kalau kamu tengok Permaisuri Perak ini dia telah memimpin gerakan menentang Malayan Union. Jadi dalam pada 28 Mei 1946 ini ada satu ahli parlimen British telah sampai di Perak. Jadi di Perak itu adanya perhimpunan besar-besaran di padang bandar di Raja Kuala Kangsar. Jadi kalau kamu tengok, kamu boleh tengok dalam YouTube tentang perkara ni. Jadi apabila ahli parlimen British itu datang, dia telah macam dijemputlah dengan orang ataupun rakyat-rakyat dan raja-raja yang menentang Malayan Union. Maksudnya dia sampai saja banyak orang yang datang untuk menentang Malayan Union. Dia bukan untuk menyambut kedatangan tetapi menentang. Jadi kalau kamu tengok Tunku Permaisuri Perak ini ataupun kita kenali sebagai Raja Perempuan Kelsem yang telah mengetuai barisan hadapan perarakan bersama-sama dengan wanita negeri Perak. Jadi perarakan ini kamu boleh tengok dia berjalan melintasi Raja-Raja Melayu, ahli parlimen British dan pemimpin Melayu di atas pentas. Maksudnya dengan terang-terang dia telah menentang Malayan Union. Maksudnya dia membuat perarakan tu di hadapan ahli parlimen British itu. Ahli parlimen British itu dipentas dan mereka telah membuat perarakan dengan memegang banner dan dengan tekad untuk menentang Malayan Union. Jadi kalau kamu tengok ni, tindakan ini adalah sangat berani lah sebagai seorang pemimpin perempuan pada masa itu. Jadi kamu boleh tengok gambar-gambar ini yang cikgu telah paparkan. Kamu boleh tengok Sultan Wife Leads Protest of Women Against Union. Jadi ini adalah surat kabar lah, kamu boleh pergi baca. Jadi di sebelah tu adalah bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union semasa lawatan ahli parlimen British. Jadi ini yang cikgu cuba terangkan situasi dia, di mana dia bukan penduduk tempatan, bukan untuk menyambut tetapi ingin menentang Malayan Union bersama-sama dengan Raja-Raja Melayu lah.
Jadi kalau kamu tengok, apakah kepentingan sikap berani menyuarakan pandangan dengan beretika? Jadi kalau kita kaitkan dengan sekarang, walaupun kan kita semakin maju, jadi kita sering menggunakan media sosial untuk melepas ataupun meletakkan pandangan kita apa pandangan kita terhadap politik, apa pandangan kita terhadap isu semasa. Tetapi sebagai seorang rakyat yang bertanggung jawab, kita perlu sadar juga bahwa walaupun media sosial itu adalah satu kita punya privacy, tetapi kamu perlu kan sebenarnya ada orang cakap bahwa ini media sosial saya, apa kaitan dengan kamu, ini adalah sosial media saya, media sosial saya. Jadi saya yang bertanggung jawab apa sahaja yang saya mau post. Kita kan selalu berpikiran begitu, orang lain lah. Jadi walaupun kita ingin menggunakan media sosial ini untuk menyuarakan pandangan, tetapi kita harus secara beretika. Jadi beretika ini maksudnya kita tidak boleh sentuh isu-isu sensitif seperti perkauman, agama. Itu adalah perkara yang kita perlu titik beratkan. Ini juga untuk menjaga keharmonian kita di dalam negara ataupun sesama masyarakat lah. Jadi itu adalah pentingnya sikap berani menyuarakan pandangan dengan beretika. Walaupun kita ingin mengomen tentang politika ataupun sebarang isu semasa, kita harus berpikir dahulu, adakah ini jawabannya betul, adakah ini tidak akan mengganggu ataupun menyebabkan adanya isu perkauman lagi. Dia tidak macam kasih bahang lagi isu itu. Jadi itu maksudnya beretika. Jadi Cigu harap kamu paham. Jadi Cigu rumuskanlah, kita telah belajar pasal Cigu lupa sudah. Oh oke. Pasal McMichael nih, dia telah peras ugut Raja-Raja Melayu untuk dapatkan persetujuan ataupun dapat tanda tangan untuk Malayan Union lah, rancangan Malayan Union daripada Sultan Melayu. Jadi dia macam tidak tindakan yang tidak beretika lah. Jadi dalam rumusan ini kita telah belajar 5 bantahan yang telah dilakukan oleh Raja-Raja Melayu menentang Malayan Union. Jadi yang pertama, kamu boleh tengok, membawa kes Malayan Union ke Mahkamah Tinggi. Yang kedua adalah menghantar surat bantahan ke London. Yang ketiga adalah menyokong Kongres Melayu. Yang keempat adalah Permaisuri Perak memimpin gerakan menentang Malayan Union. Dan yang kelima adalah memulaukan upacara pelantikan Governor Malayan Union. Jadi Cigu harap kamu paham dengan penjelasan Cigu ataupun penerangan Cigu. Kalau kamu ada sebarang pertanyaan, kamu boleh tanya Cigu lah dalam grup WhatsApp kita. Jadi untuk tugasan hari ini kamu akan buat soalan struktur. Jadi yang pertama, kamu boleh tengok reaksi Raja-Raja Melayu menentang pelaksanaan pentadbiran Malayan Union. Jadi apakah reaksi, maksudnya dorang ada yang bersetuju kah, ada yang tidak bersetuju kah, dorang kena peras ugut kah, itu yang kamu akan jawablah. Jadi yang kedua adalah huraikan cara bantahan yang dilakukan oleh Raja-Raja Melayu. Jadi ini hanya ada 6 marka, jadi kamu hanya perlu huraikan 3 fakta sajalah. Jadi kamu bagi fakta dan huraian dia, 3 fakta dan huraian untuk fakta itulah. Jadi yang ketiga adalah soalan kebat. Jadi bagaimana cara untuk mengekalkan kedaulatan sesebuah negara. Jadi untuk soalan ini kamu bagi 3 sahaja cara untuk mengekalkan kedaulatan sesebuah negara. Jadi Cigu harap kamu buat dalam buku latihan kamu lah. Kamu sambung, kamu buat tugasan ini di buku latihan kamu. Jadi itu saja untuk hari ini. Cigu harap kamu paham. Sebarang persoalan kamu boleh tanya Cigu. Jadi untuk jadwal kita nih, sejarah hanya ada pada Isnin dengan Jumaat saja. Jadi Isnin tuh Cigu hanya akan bagi video sahaja, dan Jumaat tuh kita depend kepada masalah. Kalau oke, hari Jumaat tuh Cigu akan buat Google Meet lah. Jadi Cigu harap kamu boleh join Google Meet
kelas Google Meet pada hari Jumat. Mungkin masa Cigu akan bagi taulan nanti. Oke, Cigu harap kamu jaga kesehatan, jaga diri, dan terima kasih semua.